Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Airin Yasmin binti Niazam dan saya akan memulakan perbentangan kumpulan kami dengan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengertian liberal, pengenalan liberalisme dan juga sejarah terjadinya liberalisme di Malaysia. Jadi sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut tentang sejarah liberalisme, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang maksud liberalisme. Sebenarnya perkataan liberalisme ini berasal daripada dua perkataan, iaitu liberal dan juga isme. Perkataan liberal berasal daripada Latin liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan-perkataan Inggeris, contohnya seperti liberty, dan juga banyak dikaitkan dengan konsep-konsep kebebasan. Walaupun liberalisme ini sudah lama wujud, namun masih ramai yang tidak menitik beratkan tentang kepentingan liberalisme ini ataupun kepentingan mengetahui isi liberalisme. Jadi, liberalisme merupakan falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Liberalisme ini amat menitik beratkan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Jadi, fahaman liberalisme moden berakar umbi dari zaman kesedaran barat dan menolak kebanyakan tanggapan-tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal. Oleh itu, terdapat banyak percanggahan pendapat kerana ada individu yang mengambil liberalisme ini sebagai satu titik yang positif dan ada juga yang memandang liberalisme ini sebagai suatu benda yang negatif. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang perkembangan dan juga sejarah liberalisme secara ringkas. Jadi pada awalnya, perkembangan liberalisme telah mulai muncul sejak akhir abad ke-17. Liberalisme pada awalnya bercirikan optimis, bertenaga dan juga berfalsafah. Liberalisme menentang segala sesuatu yang berada pada abad pertengahan, baik dalam falsafah maupun dalam politik, kerana beranggapan bahawa teori-teori abad pertengahan pada akhirnya berhasil mencetuskan revolusi Perancis yang langsung melahirkan Napoleon dan juga kemudian aliansi yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Dayana binti Zaharisha dari kelas D2CS2414A dan bagi bahagian saya akan membincangkan tentang pengasas asal-usul liberalism. Pengertian liberalism itu sendiri dibangunkan daripada beberapa prinsip yang jelas mengukuhkan liberalism. Contohnya, kepercayaan rasionalisme yang menganggap nisbah sebagai sumber kebenaran tertinggi dan materialism yang dianggap sebagai bahan nilai tertinggi sebagai asas kebenaran fakta. Individualism empiris menganggap nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Perancis, terdapat perbezaan dan dibahagikan dalam kumpulan. Kumpulan yang mempunyai keistimewaan diberikan kepada keluarga diraja dan pemimpin agama. Dan kumpulan ini mempunyai kemampuan untuk mengawal segala-galanya. Sebaliknya, rakyat Perancis yang tidak mempunyai hak, tidak kira sama ada mereka kaya maupun miskin, mereka tidak mempunyai hak. Dengan itu, rakyat Perancis merasakan ketidakadilan untuk mereka dan nilai golongan hak istimewa terlalu berkuasa. Maka, revolusi di Perancis pun terjadi di tahun 1789, di mana revolusi berhasil menumbangkan dominasi golongan hak istimewa dan dari perjuangan atas. Menurut Charles Kurzman, liberalisme muncul sekitar abad ke-18 ketika Kekaisaran Ottoman, dinasti Safawi dan dinasti Mughal India berada di ambang kehancuran. Saat itu, para ulama tampak sedang melakukan gerakan pembersihan dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu ini, Shah Waliullah India pada tahun 1703 hingga 1762 menciptakan kuncup-kuncup liberalisme awal. Menurutnya, Islam harus mengikuti adat setempat, suatu tempat dengan kesesuaian dan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi kepada kaum Syiah. Muhammad Bihani
Iran 1790 mulai memberani membuka pintu ijtihad, idea ini terus jatuh. Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi Mersey 1801-1873 memasukkan unsur Eropah dalam pendidikan Islam. Shihabuddin Marjani Rusya 1818 hingga 1889 dan Ahmad Mahdun Bukhara 1827-1897 memasukkan mata pelajaran sekular dalam kurikulum Islam. Syed Amir Ali 1879 dan 1982 melalui bukunya The Spirit of Islam berusaha mewujudkan semua nilai-nilai liberalism dalam Islam seperti yang disembah di Inggeris pada masa Ratu Victoria. Amir Ali percaya bahawa Nabi Muhammad adalah seorang pendukur besar rasionalisme. Akhirnya muncul apa yang disebut JIL, iaitu Liberal Islamic Network, yang menyampaikan idea-idea Nur Khalis, Majid dan para pemikir lainnya sejalan dengan ideanya. Namun, jika kita melihatnya, idea utama mereka sebenarnya lebih lama daripada itu. Pemahaman rasional mereka tentang agama kembali ke guru besar bid'ah. Setan adalah Tuhan, kata Ali bin Abi Al-Is dalam 395. Kerana generasi setan dapat disamakan dengan jalan kutukan setan. Sementara itu, pemikiran sekular di masyarakat dan negara berakhir dengan masyarakat Eropah meniru tokoh-tokoh gereja yang melahirkan semboyan. Katanya, berikan kepada Tsar apa yang menjadi milik Kaisar dan bagi Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Muhammad Imran bin Saidi. Dan hari ini kita akan mengetahui apa itu sejarah kemasukan liberalisme di Malaysia. Apabila kita membincangkan realiti liberal, kita akan menemui terminologi seperti humanism, demokrasi, feminism, rationalism, tafsiran harmonism, pluralism dan sebagainya. Maksud frasa ini sebenarnya adalah sama sahaja. Apabila orang kita bercakap tentang humanism, mereka bercakap tentang falsafah liberal yang menekankan kepentingan zat manusia dalam kehidupan. Jadi, kita akan terus ke fasa pertama, kemasukan liberalisme di Malaysia. Fasa pertama adalah di mana frasa liberalisme secara sembunyi-sembunyi memasuki negara kita. Kita ambil contoh seperti kejadian terjadi pada kemerdekaan 1957. Biarpun ianya adalah kemerdekaan yang mutlak di mana Jepun, British, Portugis tidak dapat menjajah negara kita lagi. Kita bebas daripada pengaruh mereka. Namun kemerdekaan tersebut bukan bermakna kemerdekaan yang sebenar. Kita boleh lihat daripada segi pemikiran. Melayu pada masa tersebut berfikiran barat. Sebagai contoh, dalam perlembagaan dituliskan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Tapi kenapa tulisan Rumi? Bukankah asal kita Melayu bertulisan Jawi? Itu adalah contoh dari perlembagaan. Jadi mulalah lahirnya golongan Anglophile, iaitu Melayu yang berjiwa barat. Kita boleh lihat daripada segi sosial, daripada segi pendidikan, pemakaian, kita boleh lihat pembangunan sekalipun terdapat ciri-ciri kebaratan. Kebanyakannya sekolah itu berpakai pakaian tidak menutup aurat, seluar pendek, perempuan pun pakai skirt. Jadi itu adalah kesan barat yang masuk secara sembunyi-sembunyi pada fasa pertama. Seterusnya adalah fasa kedua. Fasa kedua adalah di mana liberalisme mula berkembang di negara kita. Ia terjadi oleh kerana kesilapan orang Islam itu sendiri, kerana kecuaian orang Islam, umat Islam itu sendiri. Kerana pada tahun 1980 hingga tahun 2017 negara kita dilanda dengan krisis 1969. Tapi sebenarnya yang berlaku adalah ketika itu di mana keistimewaan hak orang Melayu telah dipertikaikan dan mahu dinilai semula. Kenapa orang Melayu dapat lebih? Kenapa bangsa lain tidak dapat lebih? Jadi oleh kerana krisis kewangan 1969 itu, maka tidak terhentilah perjuangan liberal mereka. Namun bukan di situ sahaja. Golongan Anglophile ini atau liberalism Melayu ini telah menggunakan jalan alternatif, iaitu menubuhkan
non-government organisation, iaitu NGO ataupun persatuan bukan kerajaan lah. Sebagai contoh Sister in Islam, ada banyak lagi lah persatuan liberal. Tujuan mereka adalah untuk memberikan kefahaman liberal terhadap Islam. Oleh kerana penubuhan NGO tersebut, maka terdapatlah yang dipanggil tapak di Malaysia. Mereka dah menjadi tapak liberal di Malaysia yang akan bagi provide lah macam-macam nanti. Sebagai contoh buat buku, risalah, motivasi. Sangat bahaya. Lahirlah seorang tokoh iaitu Kasim Ahmad. Sangat terkenal pada tahun 1980-an ya. Kasim Ahmad, seorang bapa sosialisme di Malaysia. Sampai dipanggil bapa sosialisme punyalah banyak pengaruh dia ketika itu. Beliau adalah salah satu tokoh yang menentang hadis, anti hadis. Tak boleh ni hadis, kita kena dengar Al-Quran sahaja. Daripada situlah berlakulah penentangan terhadap sosialisme, liberalisme dan juga umat Islam, atau Islamism lah. Jadi perjuangan mereka di situ tidak terhenti di situ. Mereka teruskan berjuang, tapi sebagai contohnya banyak jugalah tindakan-tindakan mereka yang gagal ketika itu. Sebagai contoh, Kasim Ahmad ketika itu membuat buku, ada 2-3 buku lah, tapi telah diharamkan di Malaysia sebab yelah, tak boleh lah macam tu kan. Kita nak memurtadkan Melayu, apa functionnya kan? Kita tak boleh lah macam tu, tak dibenarkan lah. Di fasa kedua itu, di mana liberalism tu mula menaik, mula memberanikan diri. Diorang menggunakan pelbagai konflik persengketaan di kalangan masyarakat ni untuk masuk dalam masyarakat, untuk masuk dalam dalam netizen Malaysia ni, supaya diorang ni ada tapak kat Malaysia. Diorang buat macam tu pada fasa kedua. Dan yang terakhir adalah fasa ketiga, iaitu masa kini. Liberalism ini telah menggunakan pendekatan yang berbeza sedikit berbanding cara dulu. Dulu mereka menentang secara agresif ya, membuat buku lah, buat risalah lah, menentang perjuangan ataupun Islamisasi ini. Jadi mereka telah menggunakan kaedah baru, iaitu kaedah secara lembut. Mereka telah menubuhkan Islamic Renaissance Front, iaitu persatuan liberal. Tujuan dia adalah untuk ataupun memberi generasi muda ini peluang untuk latih mereka untuk menjadi Islam Barat. Jadi Islam Barat, iaitu Islam yang melebihkan Barat. Latihan mereka ni tujuan dia untuk itulah, lahirkan Islam yang berfikiran Barat. Sangat bahaya kepada negara kita, bahaya kepada agama kita dan juga bangsa kita. Hasil daripada itu lahirlah moderate Islam, atau moderate Muslim, iaitu Islam yang sederhana. Kenapa Islam sederhana? Bukan Islam sudah baik ke? Ya, Islam memang dah baik, tapi istilah moderate Islam ni nak memperkenalkan Islam kepada dunia balik, nak perkenalkan versi Islam Barat kepada dunia, menunjukkan bahawa Islam ini friendly, baik, boleh terima kemaksiatan. Bukan itu yang kita nak, tapi inilah apa yang Barat mahukan. Jadi mereka telah banyak menajalah generasi muda. Dia dapat di Malaysia ada, Brunei ada, di Indonesia ada, di seluruh dunia. Mereka menaja golongan-golongan muda ini untuk menjadi salah seorang ahli mereka. NGO tu pun sudah mula berani membuka mulut, sudah berani menubuhkan pelbagai NGO yang lain. Sebagai contoh, NGO Melayu Murtad. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita daripada kejahilan seperti ini. Seterusnya, faktor-faktor kewujudan liberalism di Malaysia. Yang pertama adalah munculnya golongan anti hadis. Ya, ia seperti kita tahu, iaitu Kasim Ahmad, bapa sosialisme, anti hadis. Sangat tidak suka dengan hadis. Tak tahulah kenapa. Bagi dia kata bahawa hadis ni adalah sesat dan menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Hanya bergantung pada Al-Quran sahaja jalan sebagai petunjuk dalam kehidupan seharian. Jadi akibat daripada itu, mungkin dianggap sebagai dia sebagai bapa sosialisme lah di Malaysia. Kenapa bahaya sosialisme ni? Sebab dia lah yang pertama yang cuba memisahkan pemikiran Islam dan juga pemikiran Barat, iaitu free thinker lah. Jadi macam daripada situlah pucuknya akar liberalism lahir dalam pemikiran manusia. Kenapa? Betul juga kan? Kenapa nak kena follow hadis? Sedangkan saya manusia, ikut kajian sains, itu ini.
macam salah tapi macam betul. Jadi pemikiran yang macam ni amat bahaya, dan ini adalah disebabkan oleh golongan anti hadis ni lah, menyebabkan munculnya tunas pemikiran yang sesat, yang memikirkan bahawa manusia itu lebih utama lah, yang lebih penting daripada hadis dan juga Al-Quran. Yang kedua adalah penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan, NGO, seperti yang saya sudah cakap tadi, seperti SIS, Sister in Islam, Suruhanjaya Antara Agama, IFC, dan macam-macam lagi lah kumpulan-kumpulan yang liberalism di Malaysia. Tujuan mereka lah puncanya liberalism di Malaysia. Mereka adalah tapak liberalism di Malaysia. Daripada mereka itulah lahirlah macam-macam dari segi pertolongan, kefahaman, kefahaman yang salah, palsu, bantuan kewangan, mengumpul ramai-ramai ahli mereka. Tujuan mereka ni adalah itulah untuk menyesatkan orang Melayu, yang cuba untuk membebaskan orang Melayu daripada Islam, sedangkan Islam itu tak ada masalah pun. Masalah itu mereka. Yang ketiga adalah media massa. Media massa lah yang memainkan peranan penting pada masa kini. Kerana ialah semua benda di hujung jari. Kita search apa je boleh keluar. Jadi liberalism ni, golongan liberalism ni menggunakan media massa sebagai media mereka. Ya, kita tak nampak kat surat khabar, tak nampak pun, tak ada pun artikel-artikel. Tapi kalau kita search kat Google, macam-macam dia cakap pasal Malaysia, macam-macam dia cakap pasal Islam lah. Ada saya jumpa di Reddit, salah satu aplikasi Reddit, saya jumpa dia buat video kenapa dia keluar Islam. Subhanallah, tak munasabah pun, reasonable dia bukannya Melayu pun. Pelik, sungguh pelik. Itulah salah satu cara mereka untuk untuk menyebarkan faham liberalism. Sangat bahaya. Ada juga daripada pembikinan filem, dia buat filem sebagai contoh Allah, liberty and love. Liberty and love, Allah, liberty and love, di mana Allah itu terbuka, Allah itu sayang semua, Allah itu terbuka kepada semua. Jadi salah ya, tak betul macam tu. Yang keempat adalah kursus kepimpinan dan pengurusan. Diorang bagilah kursus kepimpinan pada golongan muda yang nak join. Dia bagi free tau, semua dia bagi free. Semua masuk belajar, bagi duit, belajar pandai-pandai kan. Tapi belajar pandai pun belajar bersalah. Belajar apa yang diorang nak belajar tentang Islam yang inilah yang disalah tafsirkan, Al-Quran disalah tafsirkan, hadis disalah tafsirkan. Dia nak belajar, dia nak kita belajar benda yang salah. Benda itu sangat bahaya. Dan mereka juga mahu lahirkan tokoh daripada golongan itulah. Bila ada tokoh tersebut yang lantang, maka dia boleh mempengaruhi orang-orang lain. Sangat bahaya. Seterusnya adalah ajaran sesat. Ini sebagai contoh ajaran Tuan Harun. Time tu, ketika itu berada di mana? Di Terengganu kan. Ketika di Pantai Timur lah ketika itu. Lahirlah golongan liberalism tu daripada situ. Kenapa lahirnya golongan liberalism? Kerana liberalism ni adalah satu kefahaman minda. Daripada ajaran sesat tu, diorang dah keluar daripada Islam tau. So dia dah keluar daripada Islam, dah melakukan ajaran yang sesat. Sebenarnya mereka sudah berfikir melalui cara yang salah. Berfikir bahawa ada dapat Tuhan selain Allah, subhanallah. Terdapat cara baru untuk masuk ke syurga, subhanallah. Tak boleh lah macam tu, salah. Daripada situlah lahirnya pemikiran-pemikiran yang liberal lah, di mana mungkin ada cara lain daripada Al-Quran, betul ke Al-Quran ni, betul ke hadis ni. Daripada situlah lahirnya pemikiran yang sungsang. Dan yang terakhir adalah melalui penyebaran melalui tokoh-tokoh yang berfahaman liberalism ataupun pluralism. Sebagai contohnya Kasim Ahmad lah. Dia memberi ucapannya, mempromosikan bukunya iaitu Allah, Liberty and Love. Dia buat movie dan dia pun buat buku. Dia Dewan Perhimpunan Cina Selangor dan Kuala Lumpur pada tahun 2016. Ishak Manji adalah antara yang dijemput ke Malaysia. Penulis ini menggalakkan homoseksual, Allah Akbar, serta liberalism dan multiculturalism. Subhanallah. Kebebasan dan cinta itu ialah tajuk Melayu karya ini. Atas pandangan anti-Islam mereka, Kementerian Dalam Negeri KDN telah mengharamkan kedua novel ni mengarut, memberi pengaruh buruk. Islam dan Zon Front pun sama, minta Mustafa Kayul berucap di Malaysia pada tahun 2017. Untuk mana-mana je boleh lihat di laman web Kayul. Kementerian Dalam Negeri telah mengharamkan juga buku ni
buku Muhammad Qayyum ni, Qayyum ni. Di Malaysia pluraliti agama mungkin berkembang kerana unsur-unsur utama sebagai tambahan kepada kriteria yang disebutkan di atas. Pembeli ubah tidak langsung menyumbang kepada pertumbuhan pluralisme agama. Seperti aspek sokongan tidak langsung terhadap pluralisme agama di Malaysia dan luar negara adalah secara tidak langsung, seperti Suaram, Awam, Komongo dan lain-lain di Malaysia. Manakala rangkaian kerjasama antara bangsa Muslim dan Asia Tenggara untuk kebebasan dan pencerahan, iaitu SIMUS. Terdapat banyak tokoh-tokoh barat yang terlibat dalam liberal di Malaysia. Sebagai contoh, Lord Reid, T.S. Riffle, R. Wheeler dan beberapa tokoh lain telah menulis artikel berkenaan orang Melayu di mana mereka menyifatkan bahawa orang Melayu ini bersikap malas, tidak amanah, suka berhutang, nakal dan degil. Antara contoh lain seperti Engel Rabasa, Cherry Bernard, Peter Sickle dan beberapa tokoh lain telah menciptakan sebuah buku yang berjudul Building a Moderate Muslim Network, di mana tujuannya adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Menurut Muhammad Fauzi, pergerakan ini terbahagi kepada 4 fasa. Fasa pertama terjadi apabila bermulanya penjajahan British ke atas tanah Melayu. Mereka datang bukan sahaja untuk menjajah dan mengaut hasil untung negara, akan tetapi mereka juga menghantar orientalis barat untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan orang Melayu pada waktu itu. Sarjana barat menyifatkan bahawa orang Melayu pada waktu itu adalah malas, tidak amanah, suka berhutang dan banyak lagi. Jadi mereka mengasaskan konsep British yang mana dapat menyelamatkan orang Melayu dan memperkenalkan sistem pendidikan yang dapat memupuk budaya yang baik dalam kalangan kelas feudal Melayu. Fasa kedua terjadi apabila Malaysia mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada tanggal 31 Ogos 1957. Walaupun penjajah British ini meninggalkan Malaysia dari segi pentadbiran dan pemerintahan, akan tetapi mereka juga meninggalkan anak tempatan yang pemikiran dan berjiwa British. Sebahagian daripada kumpulan ini dilantik sebagai pemerintah untuk mengekalkan dasar-dasar British di Malaysia. Fasa ketiga melibatkan era 80-an dan 90-an. Pada peringkat ini, kedudukan dominan beralih daripada kerajaan kerohanian British dan sekularisme dalam pentadbiran dan pendidikan negara kepada pertubuhan bukan kerajaan ataupun dikenali sebagai NGO. NGO muncul membawa idea baru dan berusaha untuk mempengaruhi orang ramai, terutamanya golongan muda di universiti. NGO liberal muncul pada tahun 1980 dan 1990, termasuk gerakan anti-hadith Al-Quran di Malaysia dan Sister of Islam ini telah memberi impak kepada individu dan pihak berkuasa awam negara, termasuk pastor wanita kepada waktu itu. Pada masa yang sama, isu perundangan negara menunjukkan konflik antara dua kuasa Melayu Islam, khususnya pihak berkuasa awam dan penentangannya. Akhir sekali, fasa 4 adalah berlaku pada tahun 2007 dan 2019. Pada tahun 2007, RAN Cooperation ataupun dikenali sebagai Central and Eastern Open Arrangement Community menerbitkan sebuah buku yang berjudul Building a Moderate Muslim Network. Penciptaan buku ini bertujuan untuk membangunkan rangkaian Muslim yang sederhana. Tujuan utama persikan mereka adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Perlembagaan Malaysia ataupun secara rasminya digelar sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah satu undang-undang yang diguna pakai di Malaysia. Perlembagaan ini mengandungi 183 perkara sekaligus merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang diwujudkan berasaskan dua dokumen, iaitu Perlembagaan Kemerdekaan dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 pada tahun 1957. Walaupun undang-undang ini dibina untuk
guna pakai di Malaysia, falsafah liberal tidak sepenuhnya diamalkan seperti yang diiktirafkan oleh Barat. Terdapat beberapa perkara yang bertentangan dengan liberal di mana terdapat segelintir pihak yang menginginkan amalan bebas dalam ketentuan agama, membenarkan sesuatu tindakan dan meleraikan aspek agama. Mereka percaya bahawa undang-undang syariah sama sekali tidak suci dan mudah dinilai semula dan dikritik, termasuk undang-undang syariah kati. Pemikiran liberal adalah ideologi barat yang meresap ke dalam kehidupan manusia dan tanpa disedari, masyarakat di Malaysia sudah terbiasa dan ingin melakukannya. Liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Pemikiran liberal telah menyerang seluruh peradaban dan tamadun mana-mana bangsa. Matlamat utama gerakan liberal adalah untuk menyebarkan pemikiran liberal agar meresap ke dalam gerakan dan fikrah Islam dengan strategi yang berkesan. Kesan liberalisme terhadap perlembagaan di Malaysia yang pertama ialah menyebabkan ramai masyarakat yang tidak mengendahkan undang-undang yang telah ditetapkan di Malaysia. Ini kerana telah terpengaruh dengan pemikiran liberal dan menganggap perbuatan yang dibuat adalah suatu perkara yang baik. Pengaruh liberal yang kuat telah mewujudkan gerakan Islam liberal. Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asal. Contohnya, mereka membolehkan wanita untuk menjadi imam solat kepada kaum lelaki. Ini memang amat bertentangan dengan syariat Islam. Aliran Islam liberal merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk serangan secara tidak langsung untuk meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Seterusnya, pemikiran liberal telah memberi kesan ketidakpatuhan dari sudut ekonomi. Kesan negatif daripada liberalisasi ekonomi adalah: pertama, penurunan pegangan ekuiti Bumiputera daripada 30% kepada 12.5%, telah mengurangkan peluang Bumiputera untuk terlibat dalam sektor pelaburan di negara sendiri. Kesan yang kedua ialah kerajaan terlalu bergantung kepada pelaburan asing. Sepatutnya kerajaan membina pelabur-pelabur di kalangan rakyat Malaysia, tidak kira apa jua bangsa. Ini kerana rakyat Malaysia sudah dipupuk dari bangku sekolah lagi. Pergantungan kepada pelaburan asing ini menjadikan ekonomi negara kita sangat rapuh. Tun Mahathir juga menyatakan warga asing tidak setia. Mereka boleh keluar pada bila-bila masa sahaja. Secara logiknya, pelabur-pelabur ini adalah golongan kapitalis-kapitalis yang mementingkan untung semata-mata. Kesan terakhir ialah penolakan terhadap penggunaan syariah. Golongan liberal tidak akan berminat dengan penggunaan undang-undang syariah bagi menentukan sesuatu. Ini kerana mereka berpendapat bahawa syariah perundangan Islam yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber prima bagi memberi keputusan kepada apa jua kesalahan atau perlakuan yang melanggar agama tidak sesuai digunakan dalam semua situasi. Ini kerana fikiran mereka telah pun terjebak dengan liberalisasi. Akhirnya, rumusan yang dapat dibuat berdasarkan kajian ini ialah liberalisme bukanlah ideologi baru tetapi berakar umbi dalam masyarakat antarabangsa sejak beribu tahun dahulu. Pemahaman ini menolak sama sekali sebarang sekatan dan halangan dalam mengeluarkan pendapat dan melakukan sesuatu yang dirasakan betul.
Walaupun liberalism agama membawa semangat yang positif seperti mengejar kemajuan, kebebasan, kecemerlangan, lawan pemikiran dan peniruan yang jumud serta lain-lain, tetapi ia masih berbahaya. Bukan sahaja untuk Islam tetapi kepada agama lain juga. Kami bimbang sama ada fahaman ini akan diteruskan, ia akan memaksa orang lain menerima fikiran dan pentafsiran atau pelabelan keras kita terhadap sesuatu tanpa alasan benar di mana ia termasuk dalam ciri-ciri ekstremisme yang merupakan hasil hebat dari ideologi liberalism ini. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan ialah bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan bekerjasama untuk memahami istilah ini bersama-sama. Manfaatkan jawatan tersebut dengan sebaiknya.